عليه وسلم وآله الكرام وأصحاب العظام شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم يا عليم علمنا من علمك ما ترضى به عنا ولا تؤاخذنا بما تعلمه منا. يا عليم خلقنا بخلق العلم وحققنا بحقائق العلم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'. Yang berusaha pengurusi surau beserta dengan ahli jawatan kuasanya, ashabul fadilah, tuan-tuan guru, tuan-tuan imam, ketua-ketua masyarakat, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, seperti biasa, marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kehadiran Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi memberikan kepada kita kesempatan, peluang, ruang yang baik dengan kesihatan yang sampai setakat ini alhamdulillah, dengan pelbagai anugerah nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala kepada kita, hari makin bertambah nampaknya. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan, apa saja yang Allah taala kurniakan pada kita hendaknya menjadi sesuatu yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan. Allahumma amin. Jadi mohon pada pengurusi buka, tak apa kan? Tadi banyak ceramah, takut kau nak pakai mask, saya pakai mask balik. Risau je, dalam ni semua negatif kan. Kang yang lain selamat, saya pula yang jadi positif pula kan. Jadi minta izin tuan-tuan ya. Kang melanggar SOP, kalau melanggar pakai ni tuan. Kau macam mana? Ha? Nak pakai tak pakai ni? Kenapa tak, bila pakai ni cakap saya pakai spek. Itu sebenarnya mana-mana saya pergi saya tanggal. Sebab apa? Sebab dia jadi berwap kan. Jadi kita tak nampak. Sudah ada lah saya gabun. Spek ni pun gabun terus ke kan. Jadi minta maaf lah pada semua. Jadi yang lain pakai mask tak apa kan. Saya seorang tak pakai. Jadi tuan-tuan, alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kita berkuliah pada malam ini. Sama-sama kita fokuskan perhatian kita, minda kita pada kitab Hayatus Sahabah yang dikarang oleh Syekh Muhammad Yusuf Al-Kandahlawi. Sebelum tu saya tertarik dengan pengumuman pengurusi tadi kan, tentang bila surau ni terkenal dengan kuliahnya banyak kan. So kalau apa-apa pun tuan-tuan dan puan, kalau tuan-tuan datang kira-kira dalam keadaan dah tinggal lagi 2-3 minit nak tamat tu, tak payahlah tuan sembahyang sunat. Kalau tuan-tuan nak sembahyang sunat, tuan-tuan datang awal-awal kan, sebab nanti tertunggu sembahyang sunat lagi jadi 7 sampai 10 sampai 13 sampai 15 sampai 20 sampai setengah jam sudah, jadi lewat pula kita solat maghrib. Sedangkan maghrib ni afdal kita dahulukan, kita percepatkan. Jadi kalau kita nak sembahyang sunat, kita datang awal-awal lah, dalam tempoh 7 minit tu pastikanlah kita tak mengganggu waktu itu. Sebab nanti dia ada kesan dengan waktu kuliah kita kan. Sebagai ingatan sajalah. Tapi baguslah, jangan nak pula kita rendah daripada 7 minit itu. Sesuai dah waktu itu, kita hadkan sedikit, kita panjangkan sedikit. Bukan kerana apa, nanti mungkin ada sahabat-sahabat kita yang dah sedia nak pergi kuliah, nak pergi maghrib, kemudian diserang di bahagian perutnya.
sakit. Jadi dia terpaksa qada hajat dulu. Kan, jadi tempoh 7 minit tu mudah-mudahan sempat untuk dia qada hajat, dia datang sini. Kan? Mungkin ada sahabat-sahabat kita ada urusan lain, berkejar-kejar nak datang sini. 7 minit tu mudah-mudahan sempat untuk dia datang berjamaah. Jadi itu yang bagusnya dah. Kan? Kita pula yang datang ni, pastikanlah, cubalah usahakan untuk dalam tempoh 7 minit tu. Jadi perjalanan tu akan cantik nanti insya-Allah. Jadi tuan-tuan, malam ni kita sampai ke muka surat yang ke-52 bagi yang ada kitab lah. Kita selalu berdoa lah mudah-mudahan kitab ni dapat kan. Dah berapa bulan dah kita usahakan, susah nampaknya nak dapat kitab ni sebenarnya. Kan? Jadi yang ada kitab ni tak apa, tengok muka surat 52. Yang tak ada tu tuan-tuan dongalah kan. Kalau tak dapat semua, dapat sedikit pun alhamdulillah. Ada yang kita dapat. Yang pastinya tuan-tuan, dapat tak dapat pun apa yang tuan dengar daripada saya, yang pastinya dalam majlis ilmu ni kita sentiasa mendapat keberkatan, rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Mudah-mudahan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana yang diriwayatkan daripada Abi Wa'il berkata bahawa Abdullah mendengar seorang menanyakan, di manakah orang-orang yang zuhud di dunia ini dan yang suka pada akhirat sahaja? Jawab Abdullah, mereka adalah ashabul jabiyah, yakni para sahabat Nabi, iaitu orang yang telah berjanji untuk berjihad sampai mereka gugur sebagai syuhada dalam jalan Allah. Jumlah mereka ada 500 orang. Kemudian mereka bercukur kepala semuanya dan bertempur dengan musuh sehingga gugur semuanya, kecuali hanya seorang sahaja sebagai penyampai khabar mereka itu. Jadi ini satu hadis riwayat daripada Abi Wa'il. Bahawa dia dengar Abdullah, ada orang bertanya kepada dia, mana dia orang-orang yang zuhud ni di dunia ni? Maka akhirnya mereka tunjukkan kepada sahabat-sahabat Nabi yang dalam hadis ini menyebutkan ada 500 orang jumlah dia. Yang berjuang dakwah sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, jatuh bangun dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang akhirnya menginfakkan seluruh jiwanya dan raganya kepada menegakkan agama ini bersama dengan Rasulullah. 500 orang kata Abdullah. Dan dalam ramai-ramai itu mereka ni semuanya bercukur kepala dan bertempur dalam setiap peperangan yang dihadiri oleh mereka. 500 orang jumlah. Seorang yang hidup, lain semuanya syahid. Kata berdasarkan apa yang disebutkan oleh Abi Wa'il di sini, tuan-tuan dan puan-puan. Ini cerita tentang, kita masih lagi cerita tentang keadaan sahabat-sahabat yang zuhud. Ketika minggu lepas kita dah bincangkan bahawa orang zaman sekarang ni, tabi'in ni, ibadahnya banyak. Sahabat dulu ibadah dia sikit, tak sempat dengan dakwah, dengan penentangan daripada orang-orang musyrik, orang ketika itu kan. Hari-hari hidup dia berperang. Tapi mereka lebih mulia daripada kita. Kerana apa? Kerana mereka lebih zuhudnya. Itu kita dah bincangkan. Sebab itu di bawah ni diriwayatkan dalam hadis ni, orang bertanya, mana orang-orang yang zuhud tu? Yang disebut mulia sangat itu. Maka disebutkan ditunjukkan kepada sahabat-sahabat Nabi yang 500 orang ni. Saya cari dalam Hilyatul Awliya ni tak berjumpa pula kan, dah tak sempat sangat petang. Jadi tak sempat. Saya tengok nota kaki ni dia kata diambil daripada kitab Hilyatul Awliya. Jadi saya tak sempat nak buka Hilyatul Awliya petang tadi. Diriwayatkan oleh Abu Nu'aim daripada sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Beliau mendengar seorang bertanya, manakah orang yang zuhud di dunia dan suka pada akhirat sahaja? Ini Abu Nu'aim pula, yang ambil daripada sahabat yang bernama Ibnu Umar, Abdullah bin Umar lah radhiyallahu anhu. Ada orang bertanya, manakah orang yang zuhud di dunia dan suka pada akhirat sahaja? Maka Ibnu Umar menunjukkan orang itu kepada kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar beserta Umar sambil berkata, inilah orang-orang yang kamu tanya. Inilah orang-orang yang kamu tanya. Jadi dua hadis ni tuan-tuan dan puan-puan menceritakan tentang kelebihan-kelebihan zuhud. Sahabat-sahabat ni lebih daripada kita semua, lebih daripada orang-orang zaman tabi'in, kerana mereka lebih zuhudnya.
Kita selalu dengarlah perkataan zuhud ni daripada perkataan fi'lul madhi zahada ni kan. Kalau dari segi bahasa zuhud ni maksud dia berpaling daripada sesuatu dari sudut bahasa ataupun meninggal sesuatu yang tidak bernilai. Itu maksud perkataan zahada tu, zuhud tu. Zuhud tu maksudnya meninggalkan sesuatu, berpaling daripada sesuatu, atau maksud zuhud tu dari sudut bahasanya iaitu meninggalkan sesuatu yang tidak ada nilai, mutu atau nilai. Itu asal bahasa zuhud tu. Tetapi kalau kita melihat maksud zuhud itu dari sudut istilah, kita tengok dalam kitab-kitab tasawuf kan, kitab-kitab akhlak, cukup banyak sangat kalam-kalam daripada para ulama yang menceritakan tentang makna zuhud itu. Terlalu banyak, masing-masing dengan tafsiran yang tersendiri. Saya sempat melihat tadi tuan-tuan, dan yang saya tengok, bila kita tengok kebanyakan itu kita boleh gabungkan. Kita boleh gabungkan, akhirnya bolehlah kita sebutkan maksud zuhud itu dari sudut istilahnya. Bahawa maksud zuhud tu benci kepada dunia dan berpaling daripadanya. Satu. Orang zuhud ni dia benci dengan dunia dan dia berpaling daripada dunia. Satu. Yang kedua, dia tinggalkan kesenangan dunia ni kerana dia lebih memilih akhirat. Dia benci ke dunia, dia benci pada dunia dan dia berpaling daripada dunia. Kedua, dia tinggalkan kesenangan dunia ni dan dia lebih memilih akhirat. Dua. Ketiga, hati dia tidak pernah tak pernah ingin pada sesuatu yang dia tak ada. Hati dia tak pernah teringin sesuatu yang dia tak ada. Itu zuhud. Susah nak buat ni. Benci kepada dunia. Susahlah kita kan. Dunia kita nampaknya makin baik hari ni. Kan? Nak kata kita benci pada dunia, semua dunia ada pada kita. Sedang Nabi mengajar sahabat dengan doa, Allahumma ja'alid dunya fi yadi wa la taj'alha fi qalbi. Ya Allah, ya Tuhanku, jadikan dunia di tanganku dan jangan jadikan dunia ni dalam hatiku. Sebab itu para sahabat, tuan-tuan tengok, kejap lagi kita bahaskan kan bagaimana kezuhudan para sahabat. Sungguh mereka beramal dengan apa yang Nabi ajar. Nabi pun doa minta, ya Allah, ya Tuhanku, Allah marzuqna ala Muhammadin qutan. Nabi minta doa, ya Allah, ya Tuhanku, berikan kecukupan satu jumlah makanan yang sekadar cukup ya. Itu antara maksud zuhud. Ambil sesuatu yang perlu saja, bukan cari sesuatu yang ingin. Kita yang perlu kita ambil, dalam masa yang sama ada tambahan, kita cari benda-benda yang kita inginkan. Bila kita nak sesuatu benda yang kita inginkan, walaupun perkara itu halal, ia tak termasuk dalam makna zuhud. Sukar tuan-tuan, nak menjadi orang yang zuhud ni cukup sukar sebenarnya. Sebab itu sahabat ni lebih mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tinggalkan kesenangan dunia. Kita bukan jenis itu. Tak payah jauh-jauh kan. Tengok kenderaan kita, tengok rumah kita. Nabi tidur atas pelopah tamar, berbalam-balam badan. Kita tidur tak ada balam-balam badan dah. Kalau balam-balam badan tu kena sasah ke orang rumah, buat lambat balik. Banyak yang ngeteh, sasah dia orang rumah kan hingga. Nabi berbalam-balam tu. Sayyidina Umar berbalam-balam tidur. Kan minggu lepas kita dah cerita orang cari Sayyidina Umar kan. Tidur atas pasir je. Tidur atas pasir. Tuan-tuan dan puan. Alas cambuk kayu jadi bantal. Lain sangat dunia sahabat dengan dunia kita. Kemudian hati kita tak ingin pada sesuatu. Kita banyak sangat keinginan ni. Keinginan kita cukup melampau. Kadang dah ada nak lagi. Selalunya kita menginginkan apa yang kita tak ada. Dah ada kita berhenti. Tetapi nampaknya dunia kita tak begitu. Kita inginkan benda yang pada awalnya tiada. Tetapi setelah ada, kita masih lagi menginginkan benda yang sama. Bahkan nak lebih daripada apa yang dah sedia ada. Itulah kita. Dulu kita lenguh, ya Allah, ya Tuhanku, aku mohon padamu, ya Allah. Sukar sangat hidup ni, ya Allah. Orang lain dah bermotosikal, aku pakai basikal, ya Allah. Kurniakanlah aku motosikal terbuah, ya Allah. Mudah aku nak ke kebun.
kebun 3 batu jauh ke sini. Kan kalau naik basikal latih tu tak pergi jemaah. Alasan ni doa. Kan? Allah Ta'ala bagi motosikal. Dapat motor. Berosok-osok di kebun. Balik cepet ke rumah. Sampai. Tak nampak ke surau dah. Bukan orang sini. Ni orang tempat lain saya sebut. Tak nampak ke surau. Doa lagi, ya Allah, ya Tuhanku. Aku memang dapat motor, ya Allah. Bolehlah ke sana ke sini. Syukur, ya Allah. Tapi aku ada isteri, ya Allah. Anak 5 orang, macam mana nak bawa sekaligus? Kurniakanlah aku kereta, ya Allah. Kancil pun tak apa, ya Allah. Pek kancil sebiji. Dah boleh aku lukili dah. Ya Allah, ya Tuhanku, kancil nampak kunci sempit. Sakit anak-anak saya, kaki-kaki bongkak-bongkak. Nak pergi jalan jauh pun susah, tak boleh pergi jalan jauh, ya Allah. Kurniakanlah aku proton saga sebiji. Pek proton. Dapat saga, nak iswara. Dapat iswara, nak wajah. Nak wira. Dapat wira, nak wajah. Dapat wajah, nak Volvo. Dapat Volvo, nak Mercedes. Tu nak bagi. Alphard, Wildfire. Fire, tak apa nak fire lagi. Nak dapat Wildfire, nak pula Alphard. Nak pula macam-macam lah. Sampai itulah kemauan kita. Bising kita, ya Allah, rumah ni sempit. 1 bilik, murah rezeki aku. Dapat 3 bilik pun okey lah. 1 bilik aku, ya Allah. 1 bilik anak lelaki, 1 bilik anak perempuan. Dapat 3 bilik. Lepas tu, sempit selalu orang datang payah nak tidur. Jadi 2 bilik, 5 bilik, 6 bilik. Sampai akhirnya lelah kita tinggal 2 orang. Bilik tu ditunggu oleh labah-labah dan cicak. Sudah. Maknanya kita ni, dunia kita ni begitulah keadaan ni, tuan. Kita tak pernah puas dengan apa yang ada sebenarnya. Macam mana nak jadi zuhud? Susah nak jadi zuhud ni, tuan-tuan. Kemudian tidak sedih kepada sesuatu yang tiada. Tengok orang lain semua ada, dia Allah. Susah aku ni, orang lain semua ada, aku seorang tak ada. Orang zuhud ni dia tak sedih apa yang tak ada pada dia. Dan dia pula tidak gembira dengan apa yang dia ada. Jadi maksudnya, ada aku tak ada, sama dekat dia. Itu orang zuhud. Kalau hilang sesuatu yang dia ada, dia tak pernah sedih. Kalau dapat sesuatu yang dia tak ada, dia tak pernah gembira. Ada tak ada, sama. Orang Arab sebut wujuduhu ka'adami. Ada macam tak ada ya. Itulah orang yang zuhud. Maksudnya, jiwanya tidak terkesan dengan sedikit pun benda-benda dunia. Sukar, tuan-tuan. Sukar kita nak buat. Jadi kita nak bincang zuhud ni sebab apa? Nak tengok bahagian-bahagian mana yang kita boleh. Tak dapat semua, kita buat sikit-sikit. Itu tujuannya kita mengaji kitab Hayatus Sahabah ni, nak tengok bagaimana perilaku para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kumpulan sahabat golongan manusia yang disebutkan yang terbaik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tak boleh buat semua, jangan tinggal semua kan. Kita ambil mana-mana copot lah, mana-mana yang kita mampu untuk buat. Dalam usaha kita cuba untuk buat yang lain-lainnya. Jadi tuan-tuan dan perempuan, zuhud pada dunia ni, ulama-ulama kita dia bahagikan kepada 3 perkara. 3 perkara. Zuhud di dunia ni, sebab ada hadis Nabi kan, izhad fid dunya yuhibbakallah wazhad fima indan nas yuhibbakan nas. Zuhudlah kamu di dunia, nescaya kamu akan dikasihi oleh Allah. Jadi apa maksud zuhud di dunia itu? Jadi ulama-ulama kita bahaskan maksud zuhudlah kamu di dunia itu. Di antaranya maksud zuhud di dunia itu, bahawa percaya kepada sesuatu yang ada pada Allah lebih daripada percaya kepada sesuatu yang ada pada diri sendiri. Sesuatu yang ada pada Allah lebih kita sukai, lebih kita yakini. Janji Allah, ganjaran-ganjaran pahala, hadis-hadis Nabi menerangkan kalau kamu gini, kita yakin sungguh-sungguh dengan itu semua. Sehingga apa yang ada sisi kita ni berupa kesenangan dunia sedikit pun tidak membekas dalam diri kita. Jadi kita lebih kejar benda-benda yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah zuhud. Kemudian orang zuhud ni, maksud zuhud di dunia ni iaitu jenis manusia yang dia suka dapat ganjaran kerana kesusahan hidup kat dunia dia. Kita suka dapat ganjaran kerana kesenangan. Orang zuhud ni, dia terbalik. Dia suka dapat ganjaran daripada Allah. Ganjaran tu Tuhan beri kerana kesukaran hidup dia. Kemungkinan kerana hilang hartanya atau hilang ahli keluarganya, kesusahan yang menimpa dia. Dia suka dapat ganjaran daripada Allah. Ini maksud zuhud, tuan-tuan. Kematian atau hilang atau benda, kan? Atau dia ditimpa sakit, musibah.
Dia yakin bahawanya semua yang Allah Ta'ala takdirkan ini sebenarnya ada kebaikan di sebalik apa yang berlaku terhadap dirinya. Ini orang zuhud. Lebih daripada kesukaan dia bila mendapat ganjaran, hasil nikmat yang dia dapat. Mana orang zuhud ni dia suka susah. Dia suka susah. Kita tak suka susah. Nak senang je. Kan? Sebab itu dulu zaman Nabi SAW ada satu suku Bani apa nama dia? Saya lupa nama dia, yang minta pada Rasulullah nak duduk, nak buat rumah dekat dengan masjid. Asalnya supaya mereka dapat pergi masjid mudah. Nabi sebut kalau kau nak pahala lebih, kau buat jauh-jauh rumah kau daripada masjid, nanti kau berjalan nanti dapat pahala banyak. Maka mereka buat jauh rumah daripada masjid. Kan suka susah sebab tahu kelebihannya kan. Selangkah dihapuskan dosa, selangkah lagi kaki kita ke masjid akan diangkat martabat kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian masuk juga zuhud di dunia ni, iaitu perasaan ni tak ada beza. Sama ada dia kena puji atau dia kena cela. Orang puji ke, orang hina ke, sama je. Berbanding orang awam macam kita ni, bila orang puji, kaki kita tak jejak ke tanah. Puih kita cari tanah, mana tanah tak jumpa. Tapi bila orang cela kita rasa terbenam ke bumi. Kita bersungguh-sungguh nak bangun dengan cukup keras. Jumpa kita orang tu, masa orang tu kita kacauan. Sebab kita ni bukan jenis orang yang suka kena cela. Orang zuhud ni, dia kena cela ke, dia kena puji ke, orang kutuk dia ke, orang hina ke, sama saja bagi dia. Sama saja bagi dia, tuan-tuan dan puan. Jadi itu maksud zuhud yang kita nak usahakan dalam hidup kita ni, tuan-tuan. Dengan tidak menafikan, ada banyak lagi takrifan zuhud yang saya jumpa. Dalam banyak-banyak kitab, banyak sangat takrifan zuhud ni daripada ulama-ulama kita. Masing-masing mentakrifkan makna zuhud itu tersendiri. Seperti mana disebut oleh Sayyidina Ali, kata dia zuhud tu ialah jangan terlalu gembira bila dapat keuntungan, bila dapat nikmat, dan jangan sedih pula bila dapat kerugian. Ini kita boleh usahakan. Bila kita dapat nikmat, keuntungan, jangan suka sangat. Bila kita ditimpa kesusahan, kerugian, jangan sedih sangat. Ini orang zuhud. Bila tak berlaku begini, itu yang datangnya syukur dan redha. Bila Tuhan bagi rezeki, dia tak terlebih-lebih syukur, dia nampak yang memberi. Maka dia tak lelan dengan apa yang dia dapat. Macam kita dapat hadiah lah. Baik tak perangai, orang bagi kita hadiah. Saya berhajat nak bagi ustaz hadiah. Kita dapat hadiah, kita pun lelah dengan hadiah tu. Tengok, buka-buka, ni yang bagi tak pandang pun. Tak pandang pun, tak berterima kasih pun. Lekor dengan hadiah. Satu sifat yang buruk. Begitulah kita dengan nikmat Tuhan. Bila dapat nikmat, tak pernah syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Lupa pada pemberi hadiah. Mana lebih penting? Pemberi hadiah atau hadiah? Tentulah pemberi hadiah. Mana datangnya hadiah, kau tak ada yang beri. Tapi bila dapat hadiah, lupa pada pemberi hadiah. Mana lebih penting, nikmat atau pemberi nikmat? Sudah pastilah pemberi nikmat. Mana datangnya nikmat kalau bukan ada yang pemberinya? Tentulah pemberinya adalah Allah. Itulah hadap kita dengan Tuhan. Bila dapat sesuatu, kita dahulu syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan syukur-syukur dengan nikmat sampai lupa bersyukur. Bila ditimpa musibah, kita terus nampak Allah yang memberi nikmat tadi. Kita sabar. Kita sabar sebab tahu ini pun takdir daripada Allah. Jangan sampai kita su'zon dengan Allah Ta'ala, buruk sangka pula dengan Allah. Berpuluh-puluh tahun Allah Ta'ala kurniakan dia rezeki yang melimpah buah, tiba-tiba sikit je. Dah 20 tahun dia bawa kereta tak pernah berlanggar. Sekali berlanggar, kupak keluar 800 depan. Tengok dia menyinggung. Enggak, orang yang bawa kereta tadi buta tu dia. Abang umur 50 tahun, yang bawa kereta yang langgar kereta kita tadi umur 30. Muda lagi dah buta tadi. Tak pun lesen boleh dia. Tu dah 10 tahun dia kereta tu pakai. Tak pernah aksiden. Tapi sekali dia aksiden, melampau-lampau kemarahan. Saya ada seorang sahabat tuan. Dia ngajar tauhid lah. Orang tauhid tinggi ni. Kena langgar kereta dia pada belakang. Dia berhenti. Hidup lagi ustaz tu, tak boleh sebut lah. Kang kot jawab lah dia dengar cerita ni kan. Tak payah sebut nama kat sini. Agak ikut dia dengar ni, ni cerita tentang Dan ni dia. Dan sebab kawan lain cerita. Kena langgar kata. Belakang. Robok kata belakang tu. Dia pun berhenti.
Yang melanggar tu orang tua lah. Dia pun tua tapi yang melanggar tu lebih tua. Tengok pakcik tu dah serba salah, ambil dompet, keluar duit berapa ratus ke? Banyak ratus lah. Taubat. Pergi kat dia minta maaf lah. Tadi ustaz kau nampak buku kopiah? Ya tadi. Ni pakcik minta maaf lah, tadi tak perasan tadi. Matur pun nampak. Langgar gitu. Apa dia buat? Kalau kita dah langgar yo, keluar-keluar. Kalau dah tahu nyawa tu pendek, jangan bawa kereta. Itu dulu kan syarah kita. Cik dah tua, berhenti lah buat kereta tu. Menyusahkan orang yo tadi. Ini banyak aku kemenangan ni sebab orang macam cik ni lah tadi. Dah orang tua tu dengar slow ya. Dia ingat dia tu muda sepanjang masuk ke. Kan? Itu kita kan. Kok kita mengamuk, marah. Asal boli kau, buta kau. Banyak lagi lah. Huraian-huraian dia. Lepas tu dia tak. Pakcik simpan duit pakcik, macam ni lah. Cik bawa kereta cik ni pergi workshop, botuan, saya bawa kereta saya botuan. Ni kereta saya, tu kereta cik. Kan kalau bagi duit saya ambil, kok berlebih saya untung. Kok kurang saya rugi. Okey, jadi masing-masing betul kereta lah. Ni dah terangkit bonet dah kereta dah ni. Tuan. Susah nak buat macam tu. Susah nak buat tuan. Anak saya terlanggar kereta baru ni. Kat Seremban hujan, berik dah boom. Orang tu kata, ayah kerja apa? Tanya anak saya. Cikgu lah semua, tak apalah tu. Pakcik tak minta lebih dah tu. Botol sikit je lah. Dia Zora Ta'ala kan. Pecah lampu tu sikit, lampu depan, lampu tu nak torang dengan plate tu kan. Situ pecah. Nanti bagi telefon ayah, nanti saya telefon ayah kau tu. Telefon ni. Berapa ni tuan-tuan kerugian ni? Anak saya dah buat salah. Tak apalah, saya bayarlah yang kerugian tuan-tuan kat saya tanggung tu. Saya minta 1,000 ya tadi. Saya berat ya. Anak saya kata, Abi jangan risau, orang tu baik, cik tu dah berumur dah kata dia. Dia kata dia tak minta lebih dia. Benda pun sikit je, kereta soleh yang teruk, kereta saya teruk. Kereta rumah saya lah. Memang kono semua tuan, kayak 5,000. Pecah apa semua kan. Lampu body dalam tu kayak 4,000 lebih lah. Dia pun khabar saya, tuan berapa kono? 4,000 lebih kata bang. Kata ni kata tuan korek kata bang. Tuan belakang tak ada banyak barang, depan ni banyak barang kata bang. Tuan saya tak minta lebih, saya minta 1,000 je tadi. Saya pun tolak dah buat salah bagilah. Jadi susah tuan-tuan kan. Hari ni manusia kita kan. Jadi kalau kita macam tu tak payah nak urut dah. Bayarlah kan. Bagilah. Saya selalu buat contoh kita berapa puluh tahun kita hidup dah. Adakah tiap-tiap tahun kita demam? Tak ada kan? Tapi bila demam tu semua ya, kita punya merungut ya Allah hai. Jumpa kawan saya tak apa selesa lah, semua lah jumpa seorang ni. Saya tak apa selesa lah, semua lah jumpa. Saya tak apa selesa lah. Berapa orang semua tu? 30 orang dengar daripada mulut kita. Kita tak selesa sebab semua. Itu pun setelah mungkin 3-4 tahun. Berpuluh tahun sihat tak pernah cerita kat orang. Alhamdulillah ya Allah. Saya dah umur saya 30. Tak pernah saya sakit borak-borak, tak pernah nak cerita kat orang. Buruk sangatlah pada dia Allah Taala tu, jangan bagi dia sakit dari tu. Itu janganlah kita buat macam tu tuan-tuan. Tak cantiklah macam tu. Itu kata Sayyidina Ali. Hasan Al-Basri umpamanya menyebutkan kan, seorang yang zuhud tu iaitu bila dia melihat orang lain dia akan cakap orang tu lebih baik daripada dia. Ni Syekh Hasan Al-Basri. Padahal dia tu orang anggap taraf wali dia tu. Tapi kata dia zuhud tu maksudnya bila dia melihat orang lain, dia merasakan orang lain lebih baik daripada dirinya. Itu kata-kata daripada Hasan Al-Basri rahmatullah alaihi. Imam Nawawi sebut apa? Zuhud tu maksudnya meninggalkan urusan dunia yang tidak diperlukan sekalipun perkara itu halal, serta mencukupkan diri dengan perkara yang perlu saja. Walaupun perlu halal, tapi kita dah ada semua yang perlu, tak payah nak sibuk-sibuk diri tu. Meninggalkan urusan dunia yang tidak kita perlukan. Hari ini kita mencari benda yang kita inginkan kan, saya sebut. Kita dah ada benda yang kita perlukan, lepas tu kita mencari pula benda-benda yang kita inginkan. Bila inginkan maksud nafsu lah tu. Kalau ikut nafsu ni tak ada benda, tidak akan ada penamatnya tuan-tuan. Mati ya penamatnya. Dan Imam Ahmad menyebutkan, kalau nak tengok zuhud ni, kata dia nak tengok kita ni berada di tahap mana, tengoklah pada 3 jenis zuhud, kata Imam Ahmad Ibn Hanbal rahmatullah alaihi.
Kalau nak tengok diri ni, tengok pada 3 jenis zuhud kita berada di mana. Satu, kata dia, kalau zuhud kita sekadar meninggalkan yang haram, itu zuhud orang awam. Kita tak buat benda-benda haram. Kan? Minum arak haram, kita tinggalkan arak. Pergi perbuatan yang haram, banyak perbuatan haram kan? Berjudi haram, kita tinggal berjudi. Main ekor haram, kita tinggalkan. Kalau sekadar itu, kata Imam Ahmad, itu adalah zuhud orang-orang awam sahaja. Zuhud kita lah tu. Kedua, kalau meninggalkan perkara yang berlebih-lebihan, meninggalkan perkara halal yang berlebih-lebihan. Benda tu halal, tapi bagi dia berlebih. Duit ada. Pengurus bank, kan? Bawa kereta wajar ya. Padahal dia boleh bawa Mercedes. Diturunkan sikit tahap itu. Itu di antara makna zuhud yang disebut oleh ulama, meninggalkan perkara yang berlebih. Lebih boleh pakai Wildfire, Alphard boleh, tapi dia guna bawah sikit. Guna kereta wajar ya. Asalkan boleh bergerak kan. Ataupun tahap dia Wildfire, dia gunalah kereta apa baru sikit. Antik sikit yang tidak sepatutnya yang dia ada. Itu maksud zuhud. Kalau begitulah meninggalkan perkara yang meninggalkan berlebih-lebihan pada perkara yang halal, itu zuhud orang yang alim, orang yang khawas. Tapi yang ketiga ni zuhud yang paling tinggi, iaitu meninggalkan sesuatu yang menyibukkan diri dia daripada ingat Allah. Ada banyak benda yang melupakan kita kepada Allah. Maka inilah zuhud golongan arifin, orang yang betul-betul memahami kehendak agama dia. Jadi kita ni orang awam, sekadar tinggalkan benda haram ya. Tuan. Sebab itulah bila sebut zuhud ni, perkataan ini mudah, lancar pada mulut, tapi sesuatu yang sukar untuk kita amalkan, kita laksanakan. Sebab itu besar fadilatnya, kelebihan sahabat-sahabat yang ada pada Nabi dan para sahabat kerana zuhud mereka. Kerana sehingga Nabi itu sendiri, tuan-tuan dan puan-puan, nak tengok zuhud Nabi itu, dalam hadis Bukhari kita tengok, Sayyidina Aisyah pernah sebut. Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha pernah sebut, kalau ahli keluarga Muhammad ni makan 2 kali, salah satu daripadanya adalah hanya makan kurma dan air. Kata Sayyidina Aisyah, kalaulah keluarga Muhammad ni makan 2 kali, salah satu di antara 2 tu adalah kurma dan air. Kurma ya. Maknanya makan ni sekali ya. Kalau kita kena tukar maknanya riwayat hadis tu. Kalaulah keluarga syukur ni makan 8 kali, 4 kali adalah kurma. Sebab kita makan 6 kali. Apa tu? Breakfast. Breakfast, sarapan pagi. Tu orang Inggeris yang cakap. Lepas tu apa tu? Pukul 10 kan? Minum pagi, pukul 10, tengah hari minum petang, malam. Ngetel lagi. Ngetel tu yang paling dahsyat tu. Sampai hongeh perut kita, dia sumpah dia perut kita. Hantu punya tuan dia tidur, kita disuruh bekerja. Kan? Kan? Kalau 2 kali makan, sekali tu kata Aisyah itu kurma. Satu hari Aisyah duduk dalam satu riwayat, Sayyidina Aisyah duduk dengan Urwah bin Zubair. Anak buah, anak saudara duduk. Kata dia pada Urwah, wahai Urwah, kata dia. Kata dia, wahai Urwah, telah berlangsung berapa bulan ni, kata dia. Berapa bulan dah berlalu. Dalam tempoh 2 bulan ni, wahai Urwah, kata Aisyah, aku tak pernah nampak api menyala di dapur rumah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Urwah pun terperanjat. Habis ya, wahai mak saudara tu, kau hidup dengan apa, kata dia. Dengan 2. Kata Aisyah, satu benda hitam dan satu lagi air. Apa benda hitam tu, kata? Kurma. Satu lagi air. Dan aku ada jiran yang selalu datang beri Nabi susu. Dengan susu itulah aku dengan Rasulullah minum, kata Aisyah. Maknanya makan tu memang cukup-cukup ya tuan-tuan. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ui, kita kalau buat macam ni dah mati kita dah rasa. Kan? Kat minum pagi tu ya, saya selalu sebut kan, kita bangun pagi colik memang makan dulu. Tak ada bonus tengok colik ya. Pagi ni apa nak makan ni? Pom. Bangun pagi, kalau tak kita nyebut kat rumah tanya kita, bang apa nak masak hari ni? Kita, yang apa masak hari ni? Itulah dulu fikir.
Kita makan kan, sampailah ke malam. Kita selang-sali makan kita 6 kali tuan-tuan. Sedang Nabi makan 2 kali je. Tapi banyaknya sekali. Itu Rasulullah SAW. Kita tengok Sayyidina Abu Bakar. Kita bincang zuhud ni, Sayyidina Abu Bakar. Bila Sayyidina Abu Bakar meninggal, sahabat-sahabat pergi ke rumah dia, bawa barang-barang itu. Masuknya waktu isyak bagi kawasan Rembau dan kawasan-kawasan sewaktu dengannya. Bila Sayyidina Abu Bakar wafat, meninggal dunia, sahabat pergi rumah dia. Ambil barang-barang peninggalannya nak bawa kepada khalifah yang kedua Sayyidina Umar. Tuan-tuan tahu apa? Sahabat-sahabat pergi bawa barang-barang peninggalan Sayyidina Abu Bakar sampai rumah Sayyidina Umar. Kata sahabat, aku nak bawa ni barang-barang wasiat Sayyidina Abu Bakar pada engkau wahai Umar. Sayyidina Umar tengok mana dia? Dia keluarkan satu jubah buruk. Jubah yang dah buruk dengan seekor tunggangan. Ketolah kio. Bukan mes. Kancil buruk. Keldai seekor. Keldai dengan jubah buruk. Sayyidina Umar tengok, ini peninggalan Abu Bakar, khalifah pertama Islam. Ya, meleleh mata Sayyidina Umar. Masya-Allah kata dia. Tak boleh aku kira Abu Bakar ni. Peninggalan dia padahal dia businessman. Dia meninggal hanya tinggalkan seekor keldai dengan jubah buruk. Satu ketika dalam hadis, Rasulullah SAW duduk dengan Sayyidina Abu Bakar. Duduk dengan Sayyidina Abu Bakar. Kemudian datang Jibril alaihi salam. Bertanya kepada Rasulullah. Ya Muhammad, kata dia. Kenapa Abu Bakar tu pakai jubah kasar, buruk, kemudian bertampal pula di bahagian dada? Kata Rasulullah, sesungguhnya Abu Bakar telah menginfakkan seluruh hartanya sebelum pembukaan kota Mekah pada aku. Jangan tak ada kata. Sampaikan kepadanya, ya Muhammad, Allah Ta'ala mengirim salam kepadanya. Dan Allah Ta'ala bertanya, adakah dia redha dengan kefakiran yang dihadapi sekarang? Rasulullah pun kata kepada Sayyidina Abu Bakar, Allah Ta'ala kirim salam. Jibril datang, sampaikan salam Allah. Dan dia tanya, kau redha tak dengan takdir kau sekarang? Apa Abu Bakar jawab? Bagaimana aku boleh murka dengan takdir Tuhan yang menentukan segala-galanya? Aku ridha ya Rasulullah. Tengok. Sayyidina Abu Bakar khalifah tu. Khalifah. Kan? Dia pencen, dia meninggal dunia tak ada apa-apa. Kita pencen, rumah dah besar dah. Lepas tu datang kawan kita balik satu lori lagi barang. Mari jati tu ini penuh rumah sudah gitu kan. Abu Bakar meninggal dunia tak ada apa-apa tuan. Itu Sayyidina Abu Bakar. Kan Sayyidina Abu Bakar. Begitu juga dengan Sayyidina Umar. Begitu juga dengan Sayyidina Umar tuan-tuan. Sayyidina Umar ni terkenal. Kalau kat Malaysia ni kita kata macam bapa pembangunan lah. Zaman dia Imperial Islam tu makin besar. Sistem pentadbiran zaman dia lebih tersusun zaman Sayyidina Umar. Zaman Sayyidina Abu Bakar heboh memerangi orang murtad, orang tak bayar zakat, cik berperangnya, nak kukuhkan dulu negara ketika itu. Tapi bila naik zaman Sayyidina Umar, dia dah agak stabil, jadi Sayyidina Umar boleh susun pentadbiran dengan cantik. Zaman Sayyidina Umar lah dilihat cantiknya pentadbiran Islam itu, negara Islam itu. Khalifah sakit, jatuh sakit. Khalifah jatuh sakit. Amirul Mukminin, sahabat tengok. Kata sahabat, wahai Amirul Mukminin, aku nasihat kau makanlah madu. Dalam perbendaharaan negara Baitul Mal ada madu. Rumah kau tak ada, kau ambil lah sikit situ. Kau ni Amirul Mukminin. Sayyidina Umar kata, aku tak boleh makan harta rakyat ini selagi aku tak minta pada rakyat. Kata sahabat, kau tak minta pun orang bagi, kau Amirul Mukminin. Esok harinya apa Sayyidina Umar buat? Dia kumpulkan orang yang dia dapat kumpulkan. Dia naik atas mimbar, dia tanya, boleh tak aku ambil sedikit madu di Baitul Mal untuk aku ubati sakit aku? Ada macam tu hari ni. Jangan cakap lebih-lebih, kan tersasar cakap tu. Tuan-tuan ada akal kan, fikir sendiri. Saya takut kat ngajar-ngajar ni dah fikir nak berhenti dah ni. Kan benda tu kan. Itu siapa tu? Khalifah. Kira Perdana Menteri lah, Presiden. Dia tanya orang lu, boleh tak aku ambil sikit? Takkan kalau menteragah madu sampai sebotol. Habis-habis susu. Takkan minta susu banyak untuk kumpul semua orang. Tanya, aku nak ambil susu madu ni, boleh tak? Gitu Sayyidina Umar buat. Yang mungkin tidak ada zaman hari ni. Kan? Tengok dalam surat khabar, macam-macam.
hilang itu, hilang ini kan. Saya tak cakap siapa-siapa ya. Kisah dalam surat khabar saya baca. Jadi kan beza zaman dulu dengan zaman sekarang. Sayyidina Umar, Sayyidina Osman, kaya raya. Tapi berapa banyak telaga tu. Dia wakafkan di Madinah tu. Wakaf telaga zaman dulu sama macam wakaf kan stesen minyak Petronas tu. Saya ada 8 Petronas ni, tuan ambil lah 6. Siapa nak isi minyak free, isi ke sini, isi ke sini. Takkan buat dia orang macam tu dah. Kan? Kita pun tak pernah buat macam tu. Tuan. Sayyidina Osman, Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Fatimah tukang jahit. Dia selimut, tarik selimut, nampak koting Tarik koting, buka lah belah bagian ada Padahal dia tukang jahit. Ingatkan kisah kan. Fatimah ngadu, ya Rasulullah, tangan aku kasar-kasar ya Rasulullah. Boleh tak cari seorang pembantu? Nak tunjuk apa tu? Susahnya hidup Fatimah. Dan dalam banyak riwayat menyebutkan Sayyidina Hasan dengan Husain tak pernah mengeluh dia lapar. Dan dia ajar oleh Sayyidina Ali dengan Fatimah lapar. Hasan Husain ni tak pernah mengeluh bila dia lapar. Sayyidina Abu Bakar kat Abu Hurairah, sahabat Nabi, pernah jatuh berguling-guling. Orang ingat kena sawan. Rupa-rupa kenapa? Aku tahan lapar ni. Lapar memang berguling. Kita berguling sebab tak kekenyangan macam tu. Sahabat berguling-guling, ingat kenapa? Kok sawan rupa tahan lapar. Perang ikat batu ni supaya perut tak bunyi-bunyi ikat batu. Perang lapar. Insya-Allah tuan. Kita nak buat macam mana kan? Sukar. Yang kita bincang zuhud, kita mungkin boleh bincang tentang zuhud, tapi kita sentiasa nak usahakan untuk boleh berlaku, boleh menjadi di kalangan orang-orang yang zuhud seperti mana sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara kita baca 2 riwayat hadis, kita nampak 2 riwayat itu tuan, bila kita bahaskan sukar sangat kita nak berlaku menjadi seorang yang zuhud di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah bila kita baca dalam kitab Hayatus Sahabah ni, benarlah apa yang disebut oleh para sahabat. Sahabat ni amalan dia sedikit berbanding tabi'in, tapi mereka lebih kerana zuhudnya mereka di sisi manusia dan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, saya ingat cukuplah sekadar tu. Tak boleh lama-lama nak banyak-banyak kan, tak ingat. Biar ada 2-3 cerita, 2-3 kisah kan, kita boleh ingat, ambil, bawa, hadamkan, fahamkan, mudah-mudahan kita cuba amalkan mana-mana yang kita mampu. Kalau tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Mudah-mudahan dengan kita membincangkan kisah hidup Nabi SAW dan para sahabat ni, mudah-mudahan keberkatan hidup para sahabat itu mengalir dalam kehidupan, dalam diri kita dan kehidupan ahli keluarga kita, mudah-mudahan. Aqulu qawli hadza, sallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita berhenti kat sini tuan-tuan ya.